Assalamualaikum. Apa khabar semua adik-adik? Semoga dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. So kali ini Kak Ji nak kongsikan tips menghadiri temuduga kepada semua pemohon-pemohon yang telah pun mendapat panggilan temuduga. Bagi adik-adik yang telah pun menerima panggilan temuduga, jangan terlalu yakin dek. Ini kerana ini barulah saringan kali pertama. Namun, tak salahkan kalau kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mesti adik-adik pun nervous, gabra, takut. Macam mana nak menghadapi sesi temuduga nanti? Okey, kat sini Kak Ji nak kongsikan. Adik-adik jangan takut, relax saja. Ini kerana Kak Ji nak kongsikan tips menghadiri temuduga. Dan semoga tips yang Kak Ji kongsikan akan dijadikan panduan yang berguna untuk adik-adik. Okey adik-adik, Kak Ji nak kongsikan kat sini antara tips yang boleh dijadikan panduan untuk adik-adik menghadapi sesi temuduga nanti. Alright? Okey, yang pertama. Okey, adik-adik perlu membaca surat panggilan temuduga dengan teliti. Baca dan pastikan tarikh dan masa itu adalah betul. Alright? Tapi kalau adik-adik confused ataupun tidak jelas, tidak pasti dengan kandungan surat tersebut, adik-adik boleh membuat semakan ataupun boleh bertanya kepada urusan universiti masing-masing. Yang kedua, dalam era pandemik ini kita tahu bahawa semua sesi temuduga akan diadakan secara atas talian. Namun, adik-adik kena tahu persediaannya adalah sama sekiranya adik-adik menjalani temuduga secara bersemuka. So, apa persediaannya? Alright. Pakaian. Okey, pastikan personaliti adik-adik cantik, okey, kemas, bersih dan bersesuaian. Contohnya, pemohon lelaki bolehlah mengenakan tie, baju kemeja, blazer. Pemohon perempuan bolehlah mengenakan baju kurung, tudung dan apa jua pakaian yang bersesuaian. Adik-adik kena ingat, ini adalah kali pertama adik-adik berhadapan dengan para panel. Okey, adik-adik kena tahu first impression itu amat penting. Okey, yang penting pada hari kejadian adik-adik kena cantik dan juga handsome. Okey, so pastikan adik-adik bersedia dengan segala maklumat. Okey, dah melakukan banyak pembacaan dan perlu jawab dengan yakin. Macam mana nak yakin tu? Kalau adik-adik nak tahu, adik-adik kena banyakkan berlatih dan berlatih. Selain berlatih, adik-adik juga perlu banyakkan membaca. Berlatihlah di depan cermin ataupun berlatihlah di depan ahli keluarga dan dapatkan komen positif dari mereka. Latihan yang kerap itu adik-adik dapat memperbaiki persembahan diri ketika temuduga. Okey? Seterusnya adalah, yang paling penting adalah kemahiran berbahasa adik-adik. Ini kerana ia akan mempengaruhi ataupun memberi nilai tambah dalam penilaian semasa temuduga nanti. Contohnya, sekiranya panel tanya dalam bahasa Inggeris, adik-adik kenalah jawab dalam bahasa Inggeris. So, jawab dengan yakin, lancar insya-Allah. Dan sekiranya adik-adik ditanya dalam bahasa Arab, adik-adik pun kenalah juga jawab dalam bahasa Arab. Tapi kalau adik-adik ditanya dalam bahasa Melayu, adakah adik-adik perlu jawab dalam bahasa Melayu baku? Oh tidak, jawapannya. Adik-adik boleh gunakan bahasa Melayu standard saja. So, praktis bukan dalam bahasa Melayu saja, tapi praktis menggunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Alright? Okey, tips yang terakhir. Dah sampai yang terakhir ni, ini adalah yang paling penting sekali. Kak Ji faham. Ini adalah kali pertama kita menghadapi temuduga. Jadi perasaan gabra, nervous, okey, berdebar-debar, itu memang tidak dapat dinafikan. So, sekiranya adik-adik tidak jelas ataupun kurang jelas dengan soalan yang ditanyakan oleh para panel, adik-adik boleh sahaja bertanya. Ini kerana ia akan menunjukkan kesungguhan ataupun kesediaan adik-adik untuk menjawab soalan tersebut. Jangan risau. Kenapa Kak Ji kata jangan risau? Kerana ia sedikit pun tidak mengganggu markah ataupun penilaian terhadap temuduga tersebut. Okey? Dah tahu kan semua tips-tips yang Kak Ji kongsikan? Okey, walaupun sikit tapi ianya sangat bermanfaat. So, adik-adik kena pastikan waktu ataupun ruang temuduga yang diberikan kepada adik-adik dalam masa lingkungan 10 hingga 15 minit saja itu dimanfaatkan sebaiknya. Sehari sebelum temuduga dijalankan, pastikan adik-adik cukup rehat, tidur yang secukupnya. Untuk pastikan adik-adik bila bangun keesokan pada harinya, adik-adik berasa dalam keadaan segar dan bersemangat. Alright? Okey, sekian saja pesanan daripada Kak Ji. Adik-adik jangan stres, jangan lelah. InsyaAllah kepada Allah kita berserah. Nak tahu pelbagai lagi tips? Jangan lupa subscribe YouTube channel USIM Admissions dan follow Instagram USIM Admissions. Good luck adik-adik and all the best. Bye!